Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari untuk penonton setia Wanita hari ini. Hari ini saya dan Syirah kembali untuk siaran tengah hari anda. Ibu-ibu di rumah tu yang mungkin sedang memasak. Hari ini sesuai sekali lah. Sebab apa? Hari ini kita akan bawakan topik iaitu menu daging. Betul, Tok Fatin. Dan hari ini juga 31 Oktober 2023, hari terakhir dalam bulan Oktober. Betul. Pejam celik kita dah pun nak sampai ke penghujung, kata orang penghujung tahun. Jadi kami harapkan, kami doakan apa sahaja yang anda azamkan untuk tahun ini telah pun tercapai, ataupun kalau belum capai lagi, ada lagi 2 bulan ataupun boleh bawa ke tahun berikutnya. Betul, dan kami doakan untuk segala yang baik-baiklah untuk anda. Dan hari ini, kalau tadi saya kongsikan berkenaan dengan menu daging, hari ini istimewa sebab apa? Kita bawakan pelbagai kita ada daripada Korea, kita ada daripada Jepun, kita ada daripada Indonesia, ada daripada Thailand, ada Malaysia juga. Dan kami harapkan kalau anda mungkin ada juga menu-menu istimewa berkenaan dengan menu daging ni, bolehlah kongsikan di Facebook, dan juga insya-Allah kalau boleh ambil gambar tu hantar sekali. Boleh kita kongsi-kongsi, kita tengok kan. Kita boleh paparkan dekat kaca televisyen. Dan kalau kita bercakap tentang daging ni, masakan daging ni kata orang sentiasa ada atas meja makan kita. Mak-mak kita selalu masak. Betul, setuju. Daging masak kunyit, daging masak merah, kicap, daging masak merah. Daging masak merah, ada pelbagai menu daging lah. Senang cerita, dan hari ini kita ada pelbagai menu daging juga. Macam Fatin kata tadi, kita ada dari pelbagai negara. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan kepada anda juga, kita ada trivia. Betul, kalau kita nak tahu apa agaknya jenis-jenis daging, khasiatnya, jom kita saksikan trivia yang disediakan oleh Natasha. Silakan. Tahukah anda, daging merupakan antara sejenis makanan yang mempunyai pelbagai khasiat di sebaliknya. Daging dikatakan antara makanan yang dapat membantu bagi individu yang mempunyai masalah kekurangan darah seperti anemia. Pengambilan daging merah yang segar dapat membekalkan protein mioglobin yang berfungsi menyimpan darah dan menyalurkan oksigen ke otot melalui darah dalam badan. Selain itu, daging juga mengandungi kandungan zat besi dan zinc yang tinggi, sekaligus menjadikan ia sebagai salah satu sumber tenaga yang baik bergantung pada pemilihan daging itu sendiri. Namun begitu, ada juga yang beranggapan bahawa kandungan lemak dan protein pada daging lembu adalah lebih tinggi dan tidak sihat. Tahukah anda, daging lembu sebenarnya merupakan salah satu sumber protein yang lebih baik berbanding yang lain. Kandungan kalori dan lemak yang ada pada daging lembu segar jauh lebih rendah berbanding dengan daging kambing dan daging itik. Daging juga seringkali dianggap tidak baik untuk dimakan sebagai makanan diet harian. Namun, dengan kandungan nutrien carnosine yang ada pada daging juga, sebenarnya dapat menguatkan fungsi otot seseorang. Jadi, tidak hairanlah ramai yang menjadikan daging lembu sebagai makanan utama kegemaran mereka. Itu di antara khasiat-khasiat yang mungkin kita boleh tahu, dan mungkin ada yang tak sabar tu tunggu sekejap, kita tinggalkan dahulu berkenaan dengan menu daging kita. Hari ini kita nak bawa ibu bapa, pelajar-pelajar untuk lebih kenali berkenaan dengan pendidikan STEM, dan bersama saya hari ini yang berusaha Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim selaku Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Dasar dan Kurikulum. Apa khabar doktor? Khabar baik. Okey, doktor, bercakap mengenai STEM, dan mungkin boleh kongsikan secara ringkas terlebih dahulu, apakah mungkin langkah proaktif yang diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM khususnya berkaitan dengan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Fatin dan juga Wanita hari ini di atas peluang yang diberikan kepada KPM untuk kita berkongsi tentang satu perkara yang penting untuk pembangunan negara sebenarnya. Bila kita bercakap tentang STEM ini, ada yang cakap STEM yang dekat sampul surat. Sebenarnya dia adalah berkaitan dengan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Okey. Jadi dalam pembangunan pendidikan negara, seperti mana kita sedia maklum, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM tu 2013-2025 telah menggariskan perancangan bagaimana kita menyediakan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh negara. Dan sejak tahun 1967 lagi, kerajaan telah memutuskan supaya kita menyediakan
tenaga kerja kita dalam bidang STEM ini 60-40. Okey. 60% daripada bidang sains dan teknologi, maka bakinya 40% daripada bidang-bidang lain. Baik. Jadi ini yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan anak-anak kita yang menguasai bidang ini. Dan tentunya ada cabaran-cabaran, tapi banyak yang kita lakukan supaya anak-anak kita bersedia untuk memahami bidang ini. Ya, dan kalau doktor bercakap mengenai cabaran-cabaran bukan sahaja bagi pelajar, pastinya untuk tenaga pengajar juga. Jadi apa agaknya mungkin doktor boleh nyatakan antara usaha yang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pendidikan STEM ini? Ya, betul. Dalam apa saja bidang sekalipun, di sekolah kita tahu guru merupakan faktor utama yang menjadi penentu bagaimana anak-anak kita dapat belajar, menguasai dan suka dengan subjek-subjek ini. Dan satu tanggapan yang silap tentang bidang STEM ni adalah orang yang menganggap bidang STEM ni satu bidang yang susah, yang sukar. Sedangkan bidang STEM ini, sains, teknologi, engineering, matematik, ini suatu perkara yang menarik. Macam kita bincang tadilah tentang daging. Kan kandungan-kandungannya, apa yang menyebabkan dia sedap kan. Jadi ini sebenarnya asasnya kepada bidang sains. So anak-anak kita yang diberi peluang untuk menguasai dan belajar tentang bidang ini, mereka lebih memahami. Jadi untuk itu, cara pendekatan yang digunakan oleh guru tentulah berbeza dan dia mesti berbeza. Sebab itu antara perkara yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan adalah untuk kita melatih guru-guru kita, sama ada yang servis ini daripada IPG, daripada universiti, maupun yang dalam perkhidmatan sekarang tentang pendekatan-pendekatan yang lebih menarik supaya anak-anak ini merasa seronok dan dapat relate pengalaman pembelajaran dalam bilik darjah dengan kehidupan seharian. Setuju. Jadi apa yang mereka belajar tentang matematik, tentang sains itu dinampak bagaimana perkara ini dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Jadi kalau kita bercakap tentang masakan hari ini yang nampak sedap tu, ada kaitannya juga. Ya. Jadi dia tahu macam mana mak dia masak di dapur. Betul. Apakah ramuan-ramuan yang digunakan? Kenapa perlu guna ramuan-ramuan berkenaan? So ini antara pendekatan yang digunakan oleh guru-guru kita lah. Baik. Dan ada dua lah kalau saya boleh kongsikan. Silakan, Pendekatan yang terkini yang kita gunakan sekarang kita panggil sebagai inquiry based science education ataupun satu lagi inquiry based mathematics education. Di mana kita memberi penekanan pembelajaran sains dan matematik ini menggunakan pendekatan inquiry. Dia banyak menyoal, dia banyak bertanya. Rather than kalau dulu banyak menghafal. Sekarang kita tak fokuskan kepada hafalan semata-mata, tapi dia kena faham kenapa perkara ini berlaku. Jadi ini dia dapat relate dengan kehidupan seharian. Contohnya macam baru-baru ni kita hadapi masalah jerebu. Jadi anak-anak ni dapat faham bagaimana jerebu ni berlaku. Apakah perubahan-perubahan yang ada dalam alam sekitar kita yang mereka perlu fahami supaya kita sama-sama dapat menyumbang ke arah kesejahteraan. Baik doktor. Dan saya kira ini sangat-sangat sesuai kerana dalam kalangan pelajar mereka ada kata semangat ingin tahu tu yang tinggi. Okey doktor, kita nak tanyakan juga antara program-program kurikulum yang mungkin telah pun dilaksanakan di peringkat sekolah khususnya dalam bidang STEM ni doktor. Ada banyak program yang kita lakukan di pelbagai peringkat, daripada sekolah, di peringkat daerah, kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Kita ada banyak minggu STEM yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Begitu juga bidang-bidang khusus, contohnya bidang robotik, coding. Dan baru-baru ini di peringkat antarabangsa Pasukan Malaysia telah menang di pertandingan World Robotics. Kan? Jadi ada banyak pertandingan-pertandingan ini yang kita adakan untuk menarik minat anak-anak kita dalam bidang STEM ini dan juga menonjolkan bakat mereka. Okey. Dan kita nak tahu juga kalau mungkin ada usaha-usaha untuk diketengahkan berkenaan dengan pendidikan STEM ini, apa agaknya pencapaian setakat ini doktor? Satu pencapaian yang jelas kita nampak daripada mula-mula kita melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu, ketika itu anak-anak kita yang memilih bidang STEM sekitar 37 hingga 40% sahaja. Alhamdulillah pada tahun ini selepas kita buat macam-macam aktiviti, inisiatif, anak-anak yang di tingkatan 4 pada tahun ini telah pun mencapai 45% dan malah ada negeri yang dah sampai 63% yang memilih untuk bidang STEM ini. So kita yakin bahawa usaha berterusan yang kita buat ini akan dapat menarik minat anak-anak kita untuk menceburi bidang STEM dan juga ibu bapa
yang membantu anak-anak memilih bidang STEM ini, kerana kerjaya di masa depan amat luas terbuka untuk anak-anak yang menguasai bidang STEM ini. Betul, saya setuju. Kerana apa, untuk sekarang ini lebih kepada latihan, dan ini sebenarnya pengetahuan dan juga ilmu bukan sahaja untuk pelajar, malah peranan ibu bapa dan juga guru itu penting. Saya nak ucapkan terima kasih untuk penjelasan dan juga pencerahan daripada Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim selaku Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Dasar dan Kurikulum. Terima kasih Doktor sekali lagi daripada wanita hari ini. Terima kasih. Baik penonton, kita nak rehat seketika. Sekembali selepas ini kita akan kongsikan pelbagai menu daging selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan hari ini kami bawakan kepada anda variasi menu daging. Tapi sebelum kita nak ke kata orang menu kita yang pertama, saya nak kongsikan juga daripada rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya daripada Kak Ani, katanya ini tadi saya dah sebut menu ni di awal rancangan tadi. Daging masak kicap sedap saya masak hari ini. Okey Kak Ani. Okey, apa tunggu lagi kan? Kena masak sekarang. Sama-sama kita menu daging hari ini. Okey, ini daripada Asmahan Ishak. Assalamualaikum semua. Saya suka sup ekor dan sup tulang. Sedap sangat-sangat. Ini memang kegemaran, lagi-lagi kalau waktu hujan. Baik, kita nak terus kongsikan menu pertama kita, iaitu ini agak istimewa. Okey, silakan. Kita bawakan daripada Korea untuk anda. Hanwoo steak with chimichurri sauce. Betul lah, sebutan kami bersama dengan dua orang chef di sebelah saya, iaitu Chef Said Muzaffar Said Ruslan yang kanan ini, dan juga Chef Wan Muhammad Nur Firdaus. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Okey, baik Chef. Ini menarik ni Chef, sebab kalau Chef cakap Fatin hanya tengok ni dalam TV kalau tengok cerita Korea aja. Betul. Tak pernah lagi orang kata dapat rasa. Apa sebenarnya kelebihan yang Chef nak bawakan hari ini? So salah satu kat sini adalah menu yang kita akan promote nanti dekat K-Steak and Lobster. So nama menu tu Hanwoo steak. Dengan kita serve dengan chimichurri sauce. Chimichurri. Sedap lah. Chimichurri sauce. Apa ada pula tu? Sos apa tu? So chimichurri sauce ni actually dia punya base adalah Latin America punya base sauce. So kita bawa ke sini dengan lebih kepada flavor Malaysia. Dengan ada sikit pedas, ada sikit masam, sweet and sour, lebih kurang macam tu lah. Okey, baik. Tadi kita sebut Hanwoo, betul? Hanwoo ni bahagian daging yang mana? Saya tahu Batam Pinang. Hanwoo ni sebenarnya adalah baka untuk lembu. So kalau Jepun kita ada Wagyu. So ini adalah Korean punya baka. Apa beza dia Chef? Dia lebih kurang sama je, cuma beza mungkin dari tempat asal dia. Wagyu ada cara dia sendiri, dan Hanwoo ada cara dia. Okey. Dan untuk chef sendiri, ada ilham ataupun kreativiti untuk menghasilkan menu ini. Saya rasa tak banyak kot chef. Ya, betul. Hanwoo ni baru saja nak start masuk dekat Malaysia. So kita antara yang terawal lah mungkin akan promote menu ni dekat dalam K-Steak and Lobster. Okey, baik. Mungkin boleh cerita sedikit. Chef Daus. Chef Daus dah buat apa tu? Mike. Daging. Okey, kita akan buat dia punya danis untuk medium, dan kita akan plating dengan salad dan sos atas dia. Chimichurri tu. Chimichurri atas daging. Okey, baik. Kalau selalunya Fatin, kalau saya makan steak, saya akan minta yang well done. Kalau dia garing pun tak apa. Okey, yang chef ni? Tapi sebenarnya kita nak makan steak ni yang mana paling sedap teksturnya? So kalau nak rasa more juicy dia, kita akan ambil untuk medium ataupun medium well. Okey. Kalau ikut country, kalau belah-belah luar negara dia akan minat medium rare ke medium. So Asia punya tekak ni kita bagi medium ke medium well. Itu yang normal lah, yang semua boleh makan kan. Macam ibu mengandung ke apa, kita prefer untuk well done. Okey, baik. Dan chef apa mungkin boleh kongsikan juga apa antaranya macam tips untuk kita menyediakan masakan Hanwoo ni, daging Hanwoo ni yang paling terbaik. Dan mungkin diorang tak boleh buat dekat rumah lah kot Okey, nak kata buat kat rumah tu boleh sebenarnya. Agak mudah tak sebenarnya. Sebab kalau kita tengok kat sini hanya kita perlukan pan, daging dan mungkin sos tu boleh cari reference kat mana-mana internet ke apa atau Google lah. Okey, so daging ni sebenarnya kita kalau kita nak masak, kita perlukan pan yang panas. Pan betul-betul panas dan kita sear dia dalam lebih kurang 1 minit ke 1 minit setengah untuk both side. Okey. Kita tak ada belah tengah-tengah untuk bagi masak tak ada. Sebab itu dah siap dah tu Chef Daus. So dekat kalau nak tunjukkan cara nak plating dia. Okey, silakan. Dan juga saya ke sini dulu. Tunjukkan juga sos chimichurri-nya. Ya, okey. Ni chimichurri dia ada beberapa. Dan sambil-sambil tu kita ada coriander, kita ada garlic, kita ada cili padi.
kita ada sikit seasoning dia dan dengan olive oil. Okey, mungkin kita boleh mula, Chef? Jom. Okey, mungkinlah sambil-sambil tu kita boleh bersembang macam mana untuk kita orang-orang di luar sana untuk tahu macam mana daging tu segar ataupun daging tu dah lama tempohnya. Okey, untuk daging sebenarnya kita nak make sure daging tu merah. Tengok tu cara dia potong. Kalau tak merah tu atau lebih ke arah ke kelabu atau nak ke hitam tu mungkin daging tu dah tak fresh lah. Okey. Jadi kalau untuk kita nak makan nak rasa sedap tu kita dapatkan daging yang fresh. Okey, ini memang cara potongan dia Chef Daus Ya betul. Okey. Kita potongkan dia sikit Ni secantik. memerlukan latihan kalau kita orang buat kat rumah ni. Kalau kita buat kat rumah tak berapa jadilah. Kena make sure pisau tu tajam. Itu yang paling penting. Itu yang paling Okey, penting. Chef Daus boleh kongsikan Instagram di mana mereka nak dapatkan tips ataupun resepi-resepi daripada chef? Kalau nak resepi mungkin tak untuk kita datang mungkin boleh promote datang ke kedai kita orang. Untuk tempahan meja boleh melayari website kita orang itu www.ksteakandlobster dan boleh tengok mana-mana platform sosial media daripada segi Facebook, TikTok dan juga Instagram. Nama Instagramnya adalah K-Steak and Lobster. Juga sama. Di mana lokasinya, Chef? Kita ada 3 cawangan, iaitu di Ampang, di Putrajaya dan juga di Putra Heights. Okey, Chef, nanti kita nak buat reservation untuk Fatin Boleh. Kita Okey, baik. Terima kasih Chef Daus dan juga Chef Afa atas perkongsian berkenaan dengan daging hanwu hari ini dan mungkin memberikan inspirasi juga untuk anda mencuba pelbagai jenis daging. Baik, kita nak kongsikan juga. Kita nak dengar juga apa agaknya rakan-rakan kita di luar sana suka menu masakan daging yang macam mana. Pasti suka. Jom kita dengarkan. Kalau daging, selalu husband saya suka minta daging goreng kicap. Daging masak kicap lah. Selalu saya chopperkan bawang putih, bawang merah dengan cili. Lepas tu saya tumis, masukkan sos tiram, kicap pekat, kicap cair sikit, baru masukkan daging. Daging, kalau daging tetel tu kan. Kalau daging tetel tu masak macam kari tu saya suka. Kurma daging pun okey juga. Makan nasi biryani, daging masak merah, daging bakar danuk. Sama-sama masak. Saya masak pun, kadang-kadang wife pun masak juga. Daging biasa sup daging. Daging goreng kunyit memang favourite lah. Kalau daging kalau dari KL ni memang suka masak simple je lah. Daging black pepper je lah, macam tu je lah, simple je lah. Cara masak. Kalau daging black pepper ni just macam letak sos tiram, kicap and then perap dulu, then goreng and then dah goreng and then baru letak sambal sikit then just letak yang kita goreng tadi je lah. Lain orang lainlah cerita rasanya kan. Terima kasih untuk yang mungkin kongsikan anda punya pendapat. Dan ini ada satu lagi pendapat banyak sebenarnya ni, tapi kita baca daripada Thursday. Atuk sebelum masak daging rebus dengan air kelapa dulu untuk melembutkan daging. Lepas tu masak adalah manis-manis sikit. Kita beratuk sikitlah. Antara tips lain kan Fatin yang saya baca dekat Google untuk kita lembutkan. Diorang kata kita masak ataupun rebus sambil kita letak garpu kat dalam tu. Okey, kalau nak tahu sahih ke tidak, kita nak tanya chef yang lebih pakar yang mana kita nak kongsikan. Seorang di hujung sana kita bersama dengan Chef Miss Chariapon ataupun Chef Ja, dan di sebelah Syira adalah Encik Muhammad Anwar Shah Kamal. Betul selamat datang ke Wanita Ini. Sihat dia dua-dua? Alhamdulillah. Okey, Chef Ja dan juga Syah. Hari ini kita nak kongsi lain sikit. Kalau sebelum ni kita kongsikan menu lain, tapi ini kita nak bawakan berkenaan Thai Panang Beef. Betul. Apa sebenarnya keistimewaan dia? Ada kari-kari sikit, Syah kan? Betul. Okey, untuk ni Thai ni apa perbezaan dia? Okey, perbezaan dia punya ni ialah kalau nak ikut resepi ni daripada tahun 1890-an. Wah, Syah keluarkan sejarah lah. Jadi dia punya buku sebenarnya dikeluarkan oleh salah seorang chef juga, namanya ialah Mam Somchin. Mam Somchin. Mam Somchin. Mam Somchin ni lah yang pertama kalinya, julung kali yang memasak untuk royal family kat Thai. Maksudnya ia dalam masakan diraja. Ya, makanan diraja, resepi dia sebenarnya. Jadi kami bila dah datang ke sebelah Kira Asian ni, kita olah sedikitlah untuk dapatkan satu sinambungan dengan dia punya rasa yang kita boleh guide sekali dengan Asian. Boleh makan orang kata kan. Sesuai dengan cita rasa kita lah. Okey, baik. Mungkin boleh ceritakan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk kita buat Thai Panang Beef ni. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan sebenarnya kat sini, dia punya paste yang kita boleh tengok tu, dia memang ada letak cili, lepas tu ada bawang, lepas tu dia ada serai dan dia ada apa orang kata lengkuas
Dan semua ni dia akan blendkan sekali. Sekali dengan dia punya secret paste kat dalam tu. Ada secret paste tu. Secret lah. Ada secret paste kat dalam tu. Dan dicampurkan dengan apa ni lah, santan, minyak, apa semua yang biasa-biasa tu je lah. Okey, baik. Dan ada ke macam kalau kita nak menggunakan santan ni, dia kadang-kadang naik apa orang kata tarik minyak dan sebagainya. Untuk yang ini apa agaknya tips yang mungkin Syah boleh kongsikan? Untuk kalau nak ikut beef ni. panang beef ni memang dia tak boleh campurkan air sebenarnya. Jadi dia memang buat kiranya bila dia memasak tu, daging tu akan keluarkan air dia sendiri. Jadi dia akan masak dengan air daging tu sendiri dan dicampurkan dengan santan pekat saja. Itu dia punya tips dia lah. Okey, Chef mungkin ada tips lain macam ni kita nak lembutkan daging tu. Okey, lembutkan daging sebenarnya macam tadi Syirah bagi tahu tadi, kita masukkan garpu ya dulu. Tapi sebenarnya macam daripada saya punya chef pula, dia ada kelainan sikit. Jadi dia kata dia kena buat perapan dia. Perapan dia kita kena masukkan sedikit dengan baking soda. Jadi kita tunggu dalam 15 minit, lepas tu cuba masak, insya-Allah daging tu akan lembut. Okey, chef. Bau dia dah naik, chef. Aromanya dah membuktikan sedap. Okey, kita nak rasa boleh ke, chef? Dah siap ke chef tu? Nak dekat siap kot. Already bau dia macam sedap je. Okey, Syah, sama-sama tu Syah boleh kongsikan juga apa yang menu kita bawa hari ni. Selain daripada panang beef tu, kita ada keluarkan petai prawn, Thai style juga ini. Macam kalau nak ikut macam kat sini sambal petai, dia dengan lebih pada cili kan, tapi dia lebih kepada dia punya paste, green paste dia sendiri. Dia buat green paste tu untuk membuat menjadikan dia sebagai satu resepi Thai menggunakan petai. Okey. Thai menggunakan petai. Saya suka tu. Betul. Jadi kat sini ialah green curry chicken. Thai green curry memang famous lah dekat sebelah Thailand. Dia memang dia punya rasa tu, rasa selasih tu sebenarnya dia betul-betul naikkan. Dia punya apa orang kata the bay leaf tu. Dan yang ni pula kita ada satu lagi jenis masakan Thai juga. Lala. Ni lala apa, chef? Lala masak pedas. Apa patcha. Patcha tu Google. Habislah chef. Kita nak kena translate lepas ni. Okey, Syah. So dari kat sini kita ada daging black pepper pula. Okey. So dah ada beberapa menu jugalah. Okey, itu dah nak siap lah rasanya. Ya, boleh rasa. Okey, Syirah. Baik, saya rasa. Tapi sambil-sambil tu mungkin boleh kongsikan untuk penonton-penonton yang nak tahu apa lagi menu yang ada ataupun ada resepi-resepi ataupun ada tips-tips nak dikongsikan, mungkin ada social media atau sebagainya. Ya, betul ada. Okey, kalau pada siapa-siapa yang teringin nak makan masakan Thai yang betul-betul asli, yang betul-betul pure, boleh datang ke Westplate Authentic Thai Sentul, di mana boleh kontak kami dalam talian kita 011-1018-7127 ataupun pergi kepada kita punya laman social media iaitu Westplate Authentic Thai. Okey. Saya rasa boleh. Dan insya-Allah kita akan keluarkan dengan new outlet yang akan datang very soon. Dekat 32 Square, dekat PJ tu. Jadi siapa-siapa yang nak boleh datang, bolehlah singgah-singgah dan rasalah dia punya authentic flavour of Thai dekat kami. Bercakap ni kita tak sabar nak makan dengan nasi panas Syah. Ya, betul. Okey, bagaimana tu rasa dia macam rendang. Ya. Betul. Macam rendang. Dan dia lebih kepada rasa manis dan lemak. Dan juga salty sedikit. Okey, baik. Terima kasih kita nak ucapkan Syah dan juga Chef Jah atas perkongsian. Kejap lagi kita akan try, kita akan cuba satu persatu dan kita nak terus kongsikan kalau ini daripada Thai, kita nak terus terbang ke Indonesia untuk kongsikan satu lagi menu daging yang mana ini tidak asing lagi lah dengan wanita hari ini. Kita bersama dengan Laili Sadia daripada Laili Homemade. Laili, apa khabar? Alhamdulillah. Wah, meriah lauk atas ni. Okey, hari ini apa kita nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini, Laili? Hari ini kita nak masak daging dendeng goreng. Daging dendeng goreng ketumbar dengan sambal balado. Okey, jomlah kita mulakan. Silakan. Apa bahan-bahannya? Bahan-bahan dia yang paling utama ni kena ada ketumbar. Lepas tu bawang putih, garam dengan bahan perasa. Okey. Jom. Baik. Laili memang dari Indonesia ya? Manis je orang lembut je orangnya. Okey, silakan. Yang ni semua bahan ni kena blend. Ni yang dah blend. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya dah blend. So nanti gaul dengan daging. Daging ni sebelum ni kita rebus dulu sampai lembut. Berapa lama tu kalau nak rebusan tu, Laili? Dalam 3 jam. 3 jam baru dapat daging yang lembut dan empuk ya. Okey, baik. Jom kita nak tunjuk. ataupun memang rebus saja.
tak rebus saja. Rebus saja. Okey. So kita terus nak goreng je lah. Boleh. Maksudnya ini campur ini jadi ini. Ya, betul. Okey. Kita pantas. Okey, silakan. So kita goreng. Okey, jom. Okey, selain daripada itu apa agaknya tips untuk kalau Indonesia kan kalau nak menyediakan menu yang berasaskan daging ni, ada ke pantang larangnya, Leli? Pantang larangnya kalau tak adalah. Saya biasa rebus biasa je. Rebus biasa saja. Kena cuci bersih dululah sebelum tu sampai darah dia hilang. Producer saya cakap pantang jumpa makan. Semua orang. Okey, baik. Mungkin Laili boleh kongsikan juga apa lagi ada kat depan kita ni? Sama-sama kita tak tunggu itu garing. Yang ni daging black pepper, yang ni ayam goreng cili kering. Oh, ini ayam. Ya, ayam goreng. Yang ni kering tempe. Yang ni sambal balado merah dengan yang ni hijau. Ini daging dendeng ini nanti boleh makan dengan sambal ni. Jadi kalau sambal merah dengan sambal hijau ni mana satu yang lagi pedas? Sambal merah. Merah. Kena hati-hati sikit kalau makan, kalau tak suka pedas. Memang boleh menangis. Dia pedas. Ini semua memang masakan Indonesia. Lain memang dah berapa lama tu bawa masakan Indonesia? Dah 2018, dah berapa tahun ya? 5 tahun ya. 5 tahun ya? 4-5 tahun. Okey, baik. Apinya sedang-sedang je Laili ya? Apinya sedang, lepas tu kena kacau selalu lah. Sebab kalau tak kacau nanti bumbu dia akan melekat. Betul. Tadi masa saya dengan Laili, Syira, saya cakap ini tak payah makan macam ni, makan dengan macam tu pun dah sedap kan? Tak boleh makan dengan nasi hangat pun sedap atau bubur pun sedap. Okey. Kita nak tunggu berapa lama ni untuk dalam 15 minit. Kita goreng sekejap sajalah maksudnya. Okey, dan itu kita tunggu 15 minit. Nono dah siap yang ini. Cing. Lagi ya. Ini hasilnya yang mana ke 15 minit hasilnya akan campurkan dengan cili merah. Dia campurkan cili merah. Maksudnya ini dia garing-garing kepedasan ya Lali? Garing pedas. Kalau dia panas dia rangup lah. Okey. Boleh tak kalau saya nak rasa? Sila. Sudu kat sini. Okey. Sambil-sambil tu mungkin Laili boleh kongsikan juga menu-menu lain yang disediakan. Saya menu ada macam-macam menu. Ada ayam penyet pun ada. Ayam penyet ada. Ayam sambal pun ada. Gulai. Okey, di mana mereka nak dapatkan menu-menu ataupun nak tengoklah menu-menu yang ada? Kat IG. IG saya Leli Homet. Boleh cek di IG Leli Homet. Tadi Laili cakap pedas kan? Ya. Memang pedas. Ya. Kita tak boleh bawa air pula Pedas dan juga garing sedap. Ya. Okey, baik. Berapa per 10? 10 per 10 boleh tak? Lagi-lagi untuk orang yang sukakan pedas. Yes, 10 per 10. Baik, terima kasih kita nak ucapkan daripada Laili Sadia, daripada Leli Homemade atas perkongsian menu daging daripada Indonesia ni. Memang orang Indonesia yang hasilkan. Terima kasih Laili. Terima kasih banyak. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Nak rasa ni lah pula. Sila. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Kami kongsikan kepada anda tadi dah 3 menu masakan daging, semuanya sedap-sedap belaka. Tapi kalau kita nak makan sekalipun, kena jaga juga kesihatan dalaman dan juga luaran. Pastinya saya bersama dengan Dato' Azri Muhammad Razi selaku pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum Dato'. Sihat Syira. Sihat Alhamdulillah. Okey Dato', saya nak tanya, Dato' suka makan daging? Saya suka makan steak. Suka makan steak. Okey, Alhamdulillah. Daging masak biasa-biasa ni tak makan ke Dato'? Semua saya suka makan. Semua suka Janji. Janji betul. Okey, baik Dato'. Untuk hari ini Dato' bawa apa di depan kita sekarang ni? Okey, terima kasih Syira. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita hari ini. Syira, hari ini Syira bawa masakan seperti yang pasti ramai antara kita yang suka makan daging dan kalau kita tengok antara kebaikan daging adalah sejenis makanan yang tinggi protein. Tetapi jika kita amalkan secara berlebihan Syira boleh menyebabkan masalah apa Syira? Yang pertama sekali boleh menyebabkan masalah kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Yang keduanya boleh menyebabkan darah tinggi dan juga gout Syira. Jika tidak dikawal. Dan sebenarnya dalam daging juga ada lemak yang mana lemak ni kalau kita makan secara berlebihan juga boleh menyebabkan masalah obesiti. Dan kalau tengok dekat kaca TV Syira ramai antara kita yang suka makan fast food, makan macam-macam Syira makan makanan berminyak, kemudiannya kita minum pula minuman yang bergas yang mana saya kira kesemua makanan adalah makanan-makanan yang manis yang berbahaya, boleh menyebabkan masalah kesihatan, mengundang kepada masalah berlebihan berat badan. Sampaikan ramai antara kita bila dah berusia 25 tahun kadang-kadang ada masalah perut buncit, berat badan tak ideal lagi. Lepas tu susah nak pakai baju, nak berfashion semuanya susah.
Syira. Terpaksa pakai baju yang besar-besar sampai kata orang tu nak milih baju pun susah dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa stres nak keluar Syira. Yang mana kalau tengok tak kurang juga ramai antara kita bila dah meningkat usia ada masalah kadar metabolisme yang semakin rendah, yang semakin menurun. Dan kalau mengikut kajian saya Syira 6.9 juta wanita di Malaysia adalah berlebihan berat badan. 6.9 juta wanita di Malaysia adalah berlebihan berat badan Dan salah satu cara untuk mengatasi masalah berat badan berlebihan ni ialah kita kena amalkan pemakanan yang sihat, diet yang seimbang. Antaranya anda boleh dapatkan serat yang mencukupi, yang mana serat ni terkandung dalam orange fiber extra ni sangat-sangat baik untuk penghadaman, pelawasan, membantu anda memberi rasa kenyang yang mana seawal pengambilan 4 hingga 8 jam anda akan ketandas untuk menyingkirkan segala makanan yang tak terhadam tu, semuanya akan keluar yang mana serat biasa ni orange fiber extra ni saya sangat cadangkan untuk anda yang berat badan melebihi 70 kg. Kena minum orange fiber extra ni untuk membantu anda mencapai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Kalau berat badan kurang daripada 70 kg, dapatkan apple fiber extra, dan harga orange fiber extra ni hanyalah serendah RM40 sahaja di toko-toko jamu Syira Dan sementara tu kalau boleh anda lihat kat Kash TV sekarang ni Syira, kita ada promosi di Jombai.my potongan diskaun sangat istimewa, dan sebenarnya ramai pengguna-pengguna kami yang amalkan apple dan juga orange fiber extra ni dah dapat kata tu bentuk dan juga berat badan yang ideal. Sebab tu anda kena amalkan secara teratur dan konsisten. Dan Syira, tengok dekat tangan saya ni kalau boleh lihat, kamera boleh fokus kat tangan saya, nampak tak Syira? Ni antara pengguna kami sebelum amalkan orange fiber extra, nampak tak? Dia nampak comel sangat Syira. Tapi lepas dia amalkan orange fiber extra, nampak tak? Dia boleh capai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Sebab tu saya katakan anda pengguna-pengguna kat luar sana yang belum lagi cuba produk orange fiber extra ni, kena cuba dapatkan. Rasai kelainan seawal pengambilan, nampak tak? Berat badan dia lebih ideal. Ini pengguna lelaki. Kita juga ada pengguna wanita Syira, nampak tak ni? Kalau pengguna wanita ni, nampak tak? Dia nampak sehat sikit Syira, berisi, tetapi lepas dia amalkan orange fiber extra Viasia, nampak tak? Berat badan dia lebih ideal. Sebab tu saya kata apa yang penting bila anda amalkan serat ni, ianya membantu mempercepatkan lagi proses diet anda dengan sihat dan juga selamat. Sebab tu apa-apa pun kena amalkan gaya hidup yang sihat dan juga pemakanan yang seimbang Syira. Dan saya hari ini nak buat demonstrasi kepada anda semua, yang mana anda lihat kat depan saya ni Syira, ada gelas kaca ni berisi minyak, dan kalau anda lihat saya tuang je orange fiber extra ni, sekejap lagi dalam masa kurang 30 saat anda dapat lihat segala kata orang tu lapisan minyak dekat atas ni akan diserap ke bahagian bawah. Sebab tu saya katakan pengambilan orange fiber extra ni mampu memberi kesan seawal 4 hingga 8 jam pengambilan. Sebab apa? Ramai antara kita ada masalah penghadaman, susah nak lawas, kadang-kadang kita makan sampai pengumpulan makanan tu berlebihan dekat usus sampai jadi toksin, perut boncit, macam-macam penyakit dan sebagainya. Dan dapat lihat sekarang ni Syira dah turun kat bahagian bawah jadi segala minyak tu semua diserap, dan ianya juga dapat membantu anda yang mana ada masalah sembelit, kadang-kadang Syira susah untuk lawas. Jadi ambil je orange fiber extra ni, insya-Allah anda akan lebih mudah untuk ketandas. Tak kurang juga Syira, ramai antara kita kadang-kadang dah cuba macam-macam kaedah diet, dah buat Atkins diet, dah buat keto diet, dah buat intermittent fasting, tapi masih susah untuk capai berat badan ideal. Sebab tu saya katakan anda perlukan satu pemangkin. Jangan lupa dapatkan orange fiber extra ni untuk mencapai berat badan ideal dengan lebih mudah dan juga berkesan. Paling penting, diet secara sihat juga dalam yang sama Syira. Dan seterusnya kalau tadi kita cakap pasal masalah kesihatan Syira, sebelum saya katakan tadi kalau kita makan daging berlebihan boleh menyebabkan masalah macam-macam masalah kesihatan. Dan 1.7 juta rakyat Malaysia terdedah kepada risiko penyakit berangkai. Sebab tu mencegah lebih baik daripada merawat. Menjaga kesihatan sangat-sangat penting. Dan kalau anda lihat Intipati Platinum Drink ni, ramai pengguna-pengguna kat luar sana dah kata orang tu berjaya keluar dari permasalahan kesihatan, boleh kekalkan kesihatan yang baik. Sebab apa bahan-bahan terbaik Intipati herba dalam ni, antaranya buah makui berry. Kita gunakan buah makui yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding buah-buahan lain yang mana pengambilan buah makui berry ini dapat membantu meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh badan, mencegah radikal bebas. Dan tengok kat TV sekarang ni Syira, makui berry adalah buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buahan lain. Dia 3 kali ganda lebih baik daripada buah delima. Sebab tu seawal pengambilan badan rasa lebih cergas, lebih bertenaga. Kadang-kadang kita tengok bila dah berusia sikit Syira, badan cepat lesu, cepat penat, kurang bermaya. Kadang-kadang ramai antara kita juga disebabkan oleh masalah kesihatan. Bukan tak boleh makan makanan yang sedap Syira, tapi solat pun terbatas. Kadang terpaksa duduk, nak bergerak bebas pun susah Syira. Sebab tu makanan yang tinggi antioksidan sangat-sangat penting. Sebab apa? Dapat membantu meningkatkan tahap kesihatan tubuh badan anda. Dan Platinum Drink saya kira sebagai sumber vitamin dan nutrisi yang sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Dapat membantu anda membekal tenaga, membekal nutrisi, membekal vitamin. Dan kalau tengok Syira, dekat kotak Platinum Drink ni, nampak tak? Ada 65 buah dan herba. Saya kira cukup-cukup lengkap untuk anda yang nak kekalkan kesihatan tubuh badan. Intipati herba dalam ni antaranya seperti ashwagandha. Lepas tu dalam ni juga ada shark cartilage ataupun sendi rawan jerung yang sangat-sangat baik untuk kesihatan lutut Syira. Sebab apa? Kadang-kadang dah berusia ni, nak naik tangga pun kadang-kadang lengan-lengan lutut dan sebagainya Syira. Lepas tu ada juga buah makui berry, buah acai berry yang sangat-sangat baik untuk menstabilkan paras gula berlebihan dalam tubuh badan Syira. Dan yang terakhir Syira, hari ini saya bawakan juga ni dia bengkong perawan. Bengkong ni sangat-sangat mudah untuk anda, terutamanya kalau wanita dalam pantang.
Dan biasa juga ada keluarkan set bersalin herba bonda Syira. Set bersalin herba bonda ni yang mana bagus untuk wanita dalam pantang. Dan bengkung perawan ni sangat mudah inovasinya, dan kalau boleh anda lihat dekat kamera Syira, yang mana didatangkan dengan kain cotton, kain berlacu yang sangat-sangat baik, mesra pengguna, menyerap peluh. Harga dia pun sangat-sangat mampu milik, hanya RM58 saja Syira. Dan lihat kat sebelah kanan sini ada demonstrasi saya bawa salah seorang pengguna. Nampak tak Syira, bengkung perawan ni RM58 yang mana sangat-sangat mudah dan mesra pengguna sebab mudah dibuka Syira. Hanya pakai strap ni saja untuk buka dan juga lekatkan. Jadi memudahkan wanita dalam pantang. Kalau nak ke tandas pun sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mesra pengguna. Harganya hanyalah RM58 saja Syira ya. Sebab tu kalau anda yang nak berpantang dengan mudah, jangan lupa dapatkan set bersalin herba bonda dan juga bengkung perawan Biasia ni boleh beli di semua toko-toko jamu di Jombai.my. Kita ada promosi diskaun juga di TikTok Shop, di Shopee ya, dan juga di Lazada Syira. Dan secara ringkasnya hari dia untuk anda yang kata orang tu nak capai bentuk dan juga berat badan yang ideal, jangan lupa dapatkan Orange Fiber Extra harga RM40. Syira, jangan lupa imbas dan ikuti kami di TikTok ya. Banyak juga perkongsian saya di TikTok yang mana kita juga buat siaran langsung di sana dan juga promosi diskaun secara istimewa di voucher. Dan untuk kesihatan tubuh badan, jangan lupa minum Platinum Drink sebagai sumber vitamin dan nutrisi. Harga RM99. Di toko-toko jamu Syira kadang-kadang murah je, RM75 pun dah dapat, dan juga bengkung perawan hanya RM58 saja. Jadi ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Biasia baru beli. Sebab apa? Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Terima kasih Syira, jumpa lagi. Baik, Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas Biasa Cosmetic and Healthcare. Alhamdulillah selesai satu lagi segmen kita. Makan sedap, jangan lupa saya. Tak lupa. Okey Datuk, kita dah cantik. Tersedak dah. Kita dah cantik, kita dah sihat. Kita boleh sambung makan daging. Dan untuk itu kita ada satu lagi bingkisan TikTok berasaskan menu daging. Jom kita tengok. Terima kasih Datuk. Sama. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Lapar tak? Tengok apa yang kongsikan tu rasa macam lapar kan? Tapi ini satu lagi menu yang kita nak kongsikan dengan anda. Dia lain sikit. Dia ada orang kata kombinasi antara western sikit, Jepun sikit, lepas tu ada Melayu sikit. Ada sepelbagai lah senang cerita. Betul. Dan kita nak kenalkan dua, mereka ni memang pakar lah kan. Yang mana kita nak kenalkan di sebelah saya, Muhammad Razik Rafiq, Muhammad Husni dan juga Chef Fikri Saidi. Okey ke? Okey. Alright. Okey, baik. Hari ini kita nak buat nasi goreng wagyu, betul? Nasi goreng wagyu, betul. Okey, apa agaknya antara bahan-bahan yang diperlukan dan apa istimewanya nasi goreng ni? Selain daripada wagyu itu sendiri. So bahan-bahan ni yang ada kat sini ni, yang kita ada garlic ni, cili padi. Okey. Tapi inilah secret kita yang bahan, ada 7 bahan dalam ni yang kita tak boleh nak bagi tahu. Inilah secret dia kan. Secret dia bagi tahu. Inilah buat dia jadi sedap tu kan. Faham. Okey. Tapi kenapa agaknya idea untuk nasi goreng dan juga wagyu tu disatukan? Okey, so kita jual Japanese wagyu. So dia punya trimming tu kita buat jadi nasi goreng. So kita tak membazir. So kita buat trimming daripada wagyu yang ni. Kita jadikan nasi goreng wagyu ya. Trimming dia jadi macam ni. Baik. Apa agaknya beza antara tekstur daging wagyu ni dengan daging-daging lain? Wagyu Japanese is almost orang kata the best wagyu lah. Kalau kita comparekan dengan Hanwoo? Hanwoo is Korean is dia punya Korean beef is less fat. Yang Japanese beef dia lagi tinggi high fat dia. Okey, faham. Fat dia lagi tinggi ya, betul. Okey. Dari segi rasa dia, saya rasa lebih kurang sama. Saya ada baca dekat awak punya Instagram ataupun dekat Facebook apa daging A5. A5 tu apa wagyu? Ya, A5 ya. A5. Itu nama dia. A5 wagyu Japanese ya. Oh, itu nama. Miyazaki ya. Maksudnya wagyu ni ada jenis-jenisnya juga. Jenis-jenis dia betul. So Australian wagyu ada,
Japanese Wagyu ada, Korean Wagyu ada. So dia different ya. Kalau A5 ni apa benda keistimewaan dia? Keistimewaan dia memang lembut, memang orang kata bila kita masak tu, bila masuk mulut, melt in mouth lah orang kata. Cair terus. Nak tahu ke tak payah gigit, tak tahu hilang. Okey, nak tahu jugalah macam mana agaknya kalau penonton di rumah, mereka nak buat juga nasi goreng, nak letak wagyu juga ni. Apa agaknya bahan-bahan yang mungkin boleh mereka dapat? Itu dah secret. Letak macam mana? Saya rasa sebenarnya daripada dekat rumah pun dia ada secret ingredient sendiri. Masing-masing lah. So yang paling penting rasa bawang. Alright. Telur, benda-benda yang biasa, cili padi kalau nak pedas. Lepas tu nasi kan ada secret ingredient diorang lah kot kan. Betul dia. Okey, selain daripada nasi goreng, kita ada apa lagi yang boleh kita masak dengan wagyu ni? Okey, so macam-macam. Wagyu sebenarnya boleh masak dengan macam-macam. Boleh masak dengan pasta, boleh masak nasi goreng, boleh masak kuih tiaw juga. Bihun boleh, semua boleh. Semua boleh. Ikut cita rasa masing-masing. Yang kita ada sekarang kat sini is wagyu fried rice dengan wagyu kuih tiaw. Dengan wagyu skewer lah. Ni wagyu skewer kita. Ini memang sedap. Saya dah pernah rasa. Okey, baik. Chef, tadi kalau kita tengok chef dah asing-asingkan, akhir baru masuk nasi. Betul. So ini adalah yang terakhir lah. Sebelum kacau, last seasoning lah. Okey. Seasoning ya. Okey, baik. Tapi kalau goreng kat sini lagi puas kot nampak. Betul. Sedap kan nampak Fatin? Lebih berasap lah orang kata. Okey, setakat ni kan sambutan macam mana? Kalau ada wagyu ni orang kata takutlah orang-orang takut mahal dan sebagainya. Tapi sambutan macam mana? Sebab tu kita buat harga mampu milih. Harga rahmah lah. Boleh katakan harga rahmah. Sebab tu location kita pun sekadar di tepi jalan di depan Masjid TTDI. So kita jual dengan harga RM21 untuk nasi goreng wagyu. Okey. Kita akan dapat macam ni. So kita akan dapat macam tu. Tak termasuk wagyu skewer ni lah. So nasi goreng ni lah. Baik. Betul dia. Kalau siapa nak rasa kan daging wagyu tu macam mana rasanya dengan nasi goreng tu, itulah boleh dah dapatkan di mana Rafiq? Di depan Masjid Taman Tun Dr. Ismail. Masjid At-Taqwa ya. Ada Instagramnya ke? Instagram kita yatai.ttdi. Yatai, yatai.ttdi. Okey, baik. Chef tu dah siap ke belum? Saya tak sabar-sabar nak rasa. Saya rasa dia dah hampir siap. Hampir siap ke saya boleh rasa yang ini? Saya rasa better rasa yang kat atas ni. Okey, baik. Saya rasa boleh. Lebih fresh. Lebih sedap. Okey, baik. Ni lain ni Fatin. Terus dari kuali. Itu dia last tu. Okey, baik. Okey, dan kalau mungkin lah kan yang paste tu kan Rafiq kan, ada boleh mereka dapatkan ke dekat kalau nak dapatkan paste kita yang special ni boleh beli kat kita juga. Ada dekat Instagram dekat Yatai tu juga dekat Taman Tun Dr. Ismail punya masjid tu. Baik. Kita ada jual ya. Kenapa Yatai ya Rafiq? Yatai because of sebab kita punya street food in Japanese lah orang kata. Menarik. Okey, baik. Okey Fatin, saya dah tak sabar nak rasa sebenarnya ni. Nampak dia bukan nasi goreng yang biasa-biasa tu. Jarang-jarang yang orang tunggu sebelah terus nak makan. Saya dah selalu makan pun saya rasa tak sabar. Betul lah. Dia kena macam tu tau. Dia kena dua macam tu. Maksudnya kalau satu sudut dia tak sama. Tak jadi. Okey, ada ke Nana dia punya ni? Awak nak ambil daripada kuali? Saya terus dari kuali awak lain sikit. Okey, baik. Alright. So saya ambil sendiri pertama. Saya ambil sendiri. Nak tahu juga macam mana? Ataupun kita macam makan tengah hari. Awak betul lah, bukan rasa ni Wak. Ni makan lebih kenyang. Okey, nak rasa sesudu saya nak tahu berapa apa perbezaan dia. Awak saya ambil juga dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak rasa apa panas. Okey, tak apa. Kita nak bagi dia sejuk sikit. Sedap. Kejap lagi kita akan kongsikan rasa dia macam mana, apa bezanya. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ni. Janji kita kongsikan. Daging ni melt dalam mulut. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi di hujung siaran ini kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Rafiq dan juga Chef untuk Chef Fikri. Untuk nasi goreng kita cuba kejap lagi. Okey, kita juga dan juga ada Laili. Terima kasih Laili. Ini tadi daging balado. Sedap sangat. Siapa nak dapatkan resepi boleh pergi ke Instagram yang dikongsikan. Betul. Terima kasih juga kita ucapkan Syah dan juga Chef Eja. Terima kasih banyak-banyak. Untuk menu daging padang apa tadi?
Okey, Paning. 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 Kalau Thai dia paning beef. Dia kena macam tu sikit. Okey, dan terakhir kita kongsikan berkenaan dengan Hanwoo. Satu ilmu baru sebenarnya untuk kita dapat hari ini. Terima kasih kita ucapkan Chef Afa dan juga Chef Daus. Okey, baik, selesai untuk hari ini. Harapnya anda di rumah mungkinlah kan boleh cuba-cuba juga pelbagai menu daging yang kami kongsikan sebentar tadi, dan insya-Allah kalau sedap tu kongsikan dengan kami juga. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda semua yang berkongsi pelbagai masakan anda untuk hari ini dan berkongsi kata orang pelbagai cerita komen bersama dengan kami. InsyaAllah kita baca sebenarnya, tapi kita tak sempat nak bacakan untuk live ni lah. Baik, terima kasih sekali lagi, dan esok kami akan bersiaran sekali lagi dengan topiknya salahkah wanita berduit. Jadi salah atau tidak? Untuk saya tak salah lah. Tak salah lah. Macam mana kita nak beli daging kalau kita tak ada duit? Beli daging Beli daging. Okey, kalau kita untuk persediaan lah kalau apa-apa yang jadi. Tak apa, kita perincikan esok untuk siaran esok. Jadi kami minta diri dulu. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga.